Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Hafiz dalam channel 5 Teratas. Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum yang hidup dalam keadaan aman dan damai. 3 kaum yang utama di negara ini ialah Melayu, Cina dan India, di mana kaum Melayu merupakan kaum terbesar dengan membentuk 54% daripada penduduk Malaysia. Merujuk dari masyarakat Melayu, hantu merupakan kepercayaan mengenai makhluk halus yang wujud di alam lain yang terdapat dalam semua kebudayaan dalam dunia ini. Dalam masyarakat Melayu juga, istilah hantu, semangat, jembalang atau penunggu telah ada sejak zaman animisme lagi. Ketika itu, semua benda besar seperti pokok atau batu dianggap didiami penunggu yang perlu dijaga dengan baik agar penunggu tersebut tidak mengamuk dan membahayakan penduduk di sekitarnya. Dengan kedatangan agama Hindu dan Buddha, konsep penunggu dan jembalang ini diubah menjadi konsep dewa-dewa yang mendiami tempat-tempat tertentu. Namun setelah itu, dengan kedatangan agama Islamlah mengajar bahawa tidak terdapat mambang ataupun hantu dan yang ada hanyalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Makhluk halus ini dikenali sebagai jin dan golongan ini dianggap mendiami alam yang berlainan dengan manusia. Oleh itu, 5 Teratas buat kali ini saya akan kongsikan 5 jenis hantu di Malaysia. Jap. Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi untuk tidak terlepas menonton video terbaru dari kami. Sesiapa yang berminat dengan kisah-kisah legenda dan mitos, bolehlah anda subscribe ke channel Asyhadi Johari dan link kami telah sediakan di bawah ini. Okey, sambung. Nombor 5. Hantu Polong. Hantu polong merujuk kepada semangat atau makhluk halus belaan yang dipelihara oleh seseorang, biasanya seseorang lelaki yang bertujuan untuk memudaratkan mangsanya. Menurut kepercayaan orang Melayu, polong dihasilkan dengan meletakkan darah orang mati dibunuh ke dalam sebuah botol. Botol tersebut kemudiannya akan dipuja dan dijampi serapah akan dibacakan dalam tempoh masa tertentu. Dikatakan selepas 7 hingga 2 minggu akan kedengaran bunyi mengerik dari dalam botol tersebut. Kemudian pemuja polong perlu mengiris sedikit jarinya dan memasukkan jarinya yang berdarah itu ke dalam botol untuk memberi polong itu makan. Dengan memberi makan, polong itu akan terikat kepada tuannya dan akan melakukan apa sahaja suruhan tuannya. Pada kebiasaan, polong akan disimpan di dalam botol dan hanya dikeluarkan apabila hendak memusnahkan musuh. Masa polong biasanya boleh dikenali melalui kesan lebam pada mayat dan darah yang keluar melalui mulut mayat tersebut. Selain untuk menyakiti musuh, hantu polong juga dikatakan boleh digunakan bagi mendapatkan wang, di mana polong akan menyerang seseorang mangsa dan hanya keluar apabila tuannya datang membantu menghalaunya keluar. Dengan itu, tuan polong tersebut akan mendapatkan bayaran kerana membantu mengubati mangsanya. Menurut dari keterangan oleh orang-orang tertentu mengatakan hantu polong perlu diberi makan menurut tempoh tertentu, biasanya dengan darah tuannya sendiri. Justru hantu polong tersebut perlu diwariskan kepada seseorang pengganti sebelum tuannya meninggal dunia sebagai saka. Sekiranya tuannya meninggal sebelum sempat mencari pengganti, hantu polong akan hidup liar dan mengganggu penduduk berdekatan. Nombor 4. Hantu Jepun. Hantu Jepun merujuk kepada sebarang bayangan atau makhluk yang berpakaian seperti tentera Jepun yang dilihat sama ada bersenjatakan senapang atau pedang tanpa berkepala atau kepalanya dipangku bersama-samanya. Selalunya ia dikaitkan dengan tempat-tempat di mana pernah dijadikan markas tentera semasa Perang Dunia Kedua semasa Jepun menawan tanah Melayu pada suatu masa dahulu. Tempat yang selalu disebut-sebut sebagai kawasan yang dihantui adalah bangunan sekolah asrama, pejabat kerajaan dan bangunan-bangunan penting yang telah wujud semasa Perang Dunia Kedua atau tapak-tapak bangunan dahulunya adalah markas tentera Jepun. Kadang-kala ia dikatakan berbaris lengkap bersenjata pada waktu malam tanpa kepala dengan bunyi derapan kasut bot tentera. Ada satu kisah yang diceritakan oleh seorang pelajar bernama Zalihah, di mana satu malam ketika penghuni asrama telah lama diulik mimpi, secara tiba-tiba Zalihah dikejutkan dengan bunyi orang berkawat di padang sekolah. Pada ketika itu Zalihah cuba untuk melelapkan mata, namun suara itu terlalu kuat sehingga mengganggu tidurnya. Kemudian Zalihah lantas bangun menuju tingkap yang menghala ke padang sekolah. Dengan perlahan-lahan dia membuka cermin tingkap dan memerhatikan suasana padang yang lengang dan tidak melihat sesiapa pun di padang ketika itu. Angin malam yang tiba-tiba menderu ke arahnya membuatkan Zalihah kalut dan dengan pantas jemarinya segera menutup tingkap di hadapannya.
Apa yang menghairankan, tidak ada seorang pun di antara rakan-rakannya yang terjaga walhal suara itu begitu kuat didengarnya. Belum sempat tidur lena, tiba-tiba tidurnya diganggu sekali lagi. Kedengaran jelas di cuping telinganya bunyi orang berjalan di luar dom sambil mengheret rantai besi, seolah-olah mangsa tahanan yang telah dirantai kaki. Tiba-tiba Zaliha merasakan bunyi tapak kaki itu berhenti di hadapan pintu domnya. Kedengaran pintu dom dibuka oleh seseorang. Tubuh Zaliha menggigil, menahan rasa takut. Hampir-hampir dia terjerit tak kala sesusuk tubuh itu melangkah masuk ke dom sambil mengheret rantai besi di kakinya. Namun dia cuba untuk bertahan. Mulutnya terus berkomak-kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan harapan lembaga itu tidak mendekatinya. Lalu lembaga itu semakin lama semakin mendekatinya. Ketika itu Zaliha menjadi benar-benar tidak berdaya. Badannya terasa lemah longlai. Syukurlah ketika itu hatinya masih dapat membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Berkali-kali lembaga itu cuba menyentuh Zaliha, namun tidak berjaya hinggalah akhirnya ia hilang begitu sahaja. Manakala Zaliha pula tiba-tiba pengsan tidak sedarkan diri. Keesokan paginya kecoh satu sekolah apabila Zaliha tidak sedarkan diri dan dia terus dikejarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Nombor 3. Hantu Galah. Hantu galah merujuk kepada sejenis makhluk halus dalam kepercayaan orang Melayu. Ia kemungkinannya dari golongan jin. Dikatakan hantu galah ini berbentuk manusia tetapi bersaiz besar dan sangatlah tinggi sehingga kepalanya mencecah awan. Hantu ini jarang sekali ditemui di mana sesetengah orang mengatakan hantu ini tinggal jauh di dalam hutan dan biasanya hanya kakinya yang kelihatan. Mereka yang pernah diusiknya dikatakan sering menyangka kakinya sebagai sebatang pokok yang besar di mana dikatakan berbulu panjang dan ada masa juga terserempak pada waktu malam apabila masuk ke hutan sambil bersandar di bahagian kakinya. Manakala ada pula yang percaya bahawa manusia yang mengenalinya dikatakan boleh mencabut bulu betisnya yang akan dibakar untuk menyeru mereka apabila memerlukan pertolongan. Justru hantu galah ini dipercayai hanya muncul untuk menakut-nakutkan masanya, terutamanya apabila berada berseorangan, tetapi mereka ini tidak berbahaya. Ada satu kisah yang diceritakan oleh seorang sahabat mencari entiti kru yang berjalan pada waktu malam di mana ketika itu dia menyewa sebuah rumah kawasan perkampungan di negeri Perak. Menurut apa yang diceritakan sahabatnya, apabila dia melalui jalan kampung untuk pulang ke rumah sewa mereka, dia terperasan seperti ada dua batang pokok kelapa di bahagian kiri dan kanannya. Tetapi apa yang menghairankan apabila mendongak ke atas, dia tidak melihat penghujung pokok tersebut dan pokok itu mempunyai bulu di bahagian batangnya. Selepas itu dia merasakan sesuatu yang curiga dengan pokok tersebut, lalu dia terus memecut laju meninggalkan kawasan itu secepatnya mungkin. Nombor 2. Hantu Kumkum. Asal-usul hantu kumkum ini dikatakan merupakan seorang wanita yang terlalu taksub akan kejelitaan sehingga sanggup melanggar hukum agama apabila wanita tersebut tekad untuk menanam susuk ke bahagian badannya. Sudah menjadi lumrah dan tugas syaitan yang berjanji untuk menyesatkan umat manusia dengan menetapkan pantang larang yang sudah pasti kita sebagai manusia akan tergoda dengan pantang larang tersebut. Antara pantang larangnya adalah seperti tidak boleh melihat cermin dalam satu tempoh masa tertentu. Sebagai manusia biasa sudah pasti kita akan berasa teruja, lebih-lebih lagi apabila apa yang kita idam-idamkan sudah berada di dalam genggaman. Atas rasa keterujaan inilah yang mendorong wanita tersebut untuk melanggar pantang dengan melihat cermin dan akibatnya muka yang diharapkan berubah menjadi semakin cantik, sebaliknya menjadi semakin buruk. Di sinilah bermulanya detik-detik hitam bagi wanita tersebut di mana wanita itu bertukar menjadi wanita yang hodoh. Bagi mengembalikan kejelitaannya, terdapat satu syarat yang perlu dipenuhi, iaitu harus menghisap darah garis suntik atau dara. Maka terjadilah aktiviti mencari mangsa.
Kum sebenarnya hanyalah merupakan sebuah singkatan bagi salam yang diberi oleh orang Islam ketika melangkah masuk ke dalam rumah. Namun wanita ini dikatakan hanya mampu mengucapkan salam secukup sekadar kum yang berulang sebanyak 3 kali. Dikatakan apabila malam menjelang tiba, terdapat lembaga yang menyerupai susuk tubuh wanita dengan pemakaian yang bertutup daripada kepala hingga ke kaki akan berlega-lega di sekitar rumah-rumah yang mempunyai anak gadis. Lembaga ini akan bertindak mengetuk pintu rumah disertai dengan ungkapan kum sebanyak 3 kali, dan sekiranya pintu dibuka pada ketukan kedua atau ketiga, individu yang membuka pintu akan diserang dan lembaga itu akan mencari masanya di dalam rumah tersebut. Namun begitu, ada juga yang mengatakan bahawa hantu kum merupakan jelmaan iblis yang hanya bertindak untuk menyesatkan manusia semata-mata. Nombor 1. Hantu Lansui. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu mengatakan Lansui adalah sejenis makhluk halus penghisap darah yang berasal dari arwah gentayangan seorang wanita yang meninggal dunia ketika melahirkan bayi. Lansui dipercayai mampu menyerupai seorang wanita yang cantik dan akan menggoda lelaki agar mengikuti mereka ke tempat yang sunyi. Apabila sampai ke tempat sedemikian, dikatakan Lansui akan berubah kembali kepada rupa asalnya dan akan merobek perut mangsa atau mencekik leher mangsa sehingga meninggal dunia lalu menghisap darah mereka. Terdapat banyak versi menerangkan tentang gangguan makhluk halus ini, selain dipercayai dapat merayu seseorang dan membujuknya menuju ke tempat sepi, di mana yang paling seram adalah menampakkan dirinya dengan terbang dari pokok ke pokok untuk menakutkan mangsanya. Sebahagian orang juga pernah menceritakan bahawa Lansui kerap mengganggu warga setempat dengan bunyian suara menangis, dan semakin lama suara itu berubah seperti seorang tertawa. Selain itu, ada pula yang keliru tentang perbezaan antara hantu Pontianak dan Lansui, di mana ada yang menganggap mereka ini sosok yang sama. Untuk maklumat anda, merujuk dari sumber-sumber yang kami dapati mengatakan kedua-duanya adalah makhluk yang menyerupai wanita dan berpakaian serba putih. Tetapi apa yang membezakan mereka adalah rambut Pontianak tidak sepanjang rambut hantu Lansui, dan penampakan Pontianak ini gemar memegang batu nisan seakan-akan membawa bayi, manakala Lansui pula tidak memegang apa-apa. Pergi ke syaitan!